رب البرايا أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang sempurna. Mari belajar, mari beramal, mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam kepada saya untuk permulaan mukadimah kuliah zuhur kita pada tengah hari ini, masih berbicara tentang kitab yang sama, iaitu kitab Fiqhus Salat, memahami ibadah salat. Terima kasih semua yang bersama, khususnya saudara Edi yang mengusahakan saluran rancangan online ini, dan juga Tuan Haji Zamri dan seluruh warga PKIL, KWSP dan warga kerja KWSP, seluruh pelayar-pelayar dan membership Facebook KWSP, dan seluruh kaum muslimin yang bakal menonton sama kuliah pengajian secara maya ini. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meresihkan kita ruang ini, walaupun hari ini bermulanya hari PKP untuk kita warga wilayah persekutuan. PKP artinya pergerakan kita terhad, dikawal, begitulah rupanya. Kadang-kadang ada satu suasana dalam kehidupan kita ni mempunyai hikmah dan pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Perasan tak? Kenapa PKP ni perlu dilaksanakan? Kenapa? Manusia bila mana hidup tanpa kawalan, bebas tanpa batasan, dia akan cenderung melakukan banyak benda kerosakan. Maka iktibar daripada KWSP pula, PKP ni ya, adalah betapa kita dalam kehidupan ni perlu ada batas ya, dan peraturan dalam menjalani kehidupan. Hatta kehidupan yang begini selesa ya, yang kita rasa dunia ini ana yang punya, dia sebenarnya perlu bersyarat.
berperaturan, disiplin dan sebagainya. Atau kalau kita tengok dalam kehidupan kita, lampu isyarat pun sekiranya semua orang atau beberapa orang tidak mematuhi keperluan, mematuhi lampu isyarat itu, maka dia pasti akan menyusahkan berbagai pihak dan menyusahkan perjalanan kehidupan dan kenderaan-kenderaan yang sedang melalui jalan. Begitulah ya. Kita beriktibar dan bersyukur di atas ruang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Begitulah orang-orang beriman melihat apa sahaja yang berlalu dalam kehidupannya dari sudut positif dan iktibar untuk kebaikan dirinya agar dia berfikir Allahu Akbar. Rupanya untuk menjamin selamat di dunia pun kita perlu ada sekatan, apatah lagi untuk menjamin selamat di negeri yang abadi yang terlalu besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan Allah kata dan akhirat itu lebih pasti, lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia yang awal ini, dunia yang pertama ini. Tentulah kita memerlukan kehidupan yang ada disiplin, ada peraturan, ya, ada halangan-halangan yang perlu kita patuhi agar menjamin selamat sejahtera kita ya, sampai ke sana insya-Allah. Hari ini ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak dapat besaran dari ruang kuliah kita di pejabat KPLSP, kita masih dapat juga besaran secara maya sebegini rupa. Salawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang padanya penuh dengan uswah hasanah, ya, suri teladan yang baik. Surutlah di sudut mana pun kita akan temui keindahan pada diri baginda dan sebagai Tuhan. Moga-moga kita dapat. Dan cara khususnya pada ruang kita hari ini adalah untuk berbicara bagaimana menyempurnakan solat sebagaimana yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia, pada tengah hari ini kita akan masuk membicarakan hukum hakam berkait dengan solat secara khusus. Dan kalau merujuk pada apa yang telah kita sampai pada minggu sudah, ya, kita telah pun masuk membicarakan syarat-syarat sah sembahyang. Yang sebelumnya kita telah bicarakan syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat wajib artinya siapa yang ada padanya syarat itu, maka dia wajib sembahyang. Contohnya ada orang tak wajib sembahyang bila mana dia datang haid. Sebab ya, orang perempuan period tak wajib sembahyang sebab apa? Sebab syarat wajib sembahyang itu adalah suci daripada haid dan nifas antaranya. Ya, itu orang tak masuk Islam, dia tak wajib sembahyang pada hukum seorang Islam tu. Sebab ya, dari sudut syarat sah wajib sembahyang dan syarat wajib sembahyang juga orang Islam yang punya. Dan dia bercerita pula syarat-syarat sah sembahyang. Ya, syarat-syarat sah ini maksudnya seseorang yang mengerjakan solat mesti mendatangkan, menyempurnakan, melaksanakan, mengadakan, menyediakan syarat-syarat sah ini. Kalau salah satu daripada syarat-syarat ini tidak dapat diadakan, tidak disempurnakan, maka solat itu sekalipun dikerjakan, dia tidak diterima dan tidak sempurna. Sebab apa? Solatnya tidak dikira sah. Pada minggu sudah kita telah pun masuk membicarakan syarat pertama dan kedua, ya, iaitu syarat sah sembahyang. Yang pertama iaitu Islam. Maka orang Islam dia kena dia solatnya sah kerana keislamannya. Maka orang kalau dia solat macam mana pun solatnya tidak dikira, dan dia merujuk kalau sah batal ni maksudnya dia tak boleh jadi imam untuk solat orang-orang Islam sekalipun dia mendatangkan semua syarat dan rukun yang lainnya, tapi kalau dia masih belum seorang Islam, dia tidak diterima solatnya, tidak sah. Yang kedua juga telah kita bicarakan syarat mumayyiz, ya, berbeza syarat wajib sembahyang baligh, ya, tapi syarat sah sembahyang mumayyiz. Artinya syarat sah sembahyang lebih rendah. Artinya anak-anak yang dah boleh membezakan di antara baik dan buruk. Mumayyiz ni masuk dalam bahasa Arab maksudnya kemampuan seseorang untuk membezakan sesuatu di antara positif dengan negatif, kotor dengan bersih, ya, baik dengan buruk, manfaat dan mudarat. Ya, kalau nampak harimau dia lari, artinya dia dah mula kenal mudarat dalam hidupnya. Nampak kereta laju dia mengelak, ya, dia tak mau terkam, dia tak kejar, itu artinya seorang dah mumayyiz.
Maka sampai di peringkat umur kematangan akal itu, manusia walaupun usianya belum mencapai baligh, solatnya sudah dikira sah. Ya, solatnya telah dikira sebagai solat yang sah untuk diterima oleh sisi Allah. Maka seorang kanak-kanak yang mumayyiz, solatnya telah pun sah, maka dia boleh jadi imam walaupun dia belum baligh. Ya. Seorang ibu boleh bersemayam di belakang anaknya yang darjah 2. Sebab apa? Sebab anaknya dah mumayyiz. Dah baligh ke belum? Belum. Dengan syarat dia dah menyempurnakan lah. Ya, sebab di antara syarat sah semayang lagi, ya, tahu semua hukum hakam dan hukum solat. Jadi ini salah satu syarat yang kedua ni perlu diadakan. Jadi kanak-kanak yang umur 4 tahun, katalah dia ni, ya, masih tak pandai lagi membezakan antara baik dan buruk, ya, najis pun masih main. Tetapi dia tak boleh sembahyang dengan betul, baca sembahyang berpetah sebutannya. Boleh tak dia jadi imam? Tak boleh lah, sebab dia belum mumayyiz. Sembahyangnya tak dikira sah lagi, sebab mumayyiz ni merujuk kepada kematangan akal seorang manusia. Okey, selesai. Ya. Jadi hari ini kita masuk membicarakan syarat sah solat yang ketiga, iaitu muka surat 109. Ya, bagi siapa yang berkitab, kitab yang telah sama kita pilih, iaitu kitab Fiqhus Salah ini, Fiqhus Salah, ya, muka suratnya adalah muka surat 109. Syarat yang ketiga untuk mengesahkan solat kita adalah berakal. Ya, berakal artinya akal masih ada pada, ya, minda kita. Sebab itu, ya, seorang yang tidak berakal ataupun hilang kewarasan akalnya, ya, maka solatnya tidak diterima ataupun tidak sah. Jadi siapa yang sembahyang dalam keadaan mabuk, maka solatnya tidak sah. Ya, siapa yang sembahyang tapi dia sebenarnya tidak waras, dia tidak siaman, maka solatnya tidak sah. Jadi dia tak boleh jadi imam kepada makmumnya. Jadi begitulah. Jadi kita kena pastikan, ketika kita mendirikan solat itu kita dalam keadaan waras dan siuman. Ya, akal kita adalah akal yang stabil, sempurna. Yang keempat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi setiap kita ni dalam keadaan biasa berhadas kecil. Sebab hadas kecil diangkat hadasnya dengan berwuduk. Dan hadas besar yang menuntut kita mandi yang hadas ataupun mandi wajib, yang telah pun kita bicarakan persoalan ni pada bab taharah yang lalu. Jadi pastikan seseorang yang sedang solat itu ataupun sebelum mengerjakan solat, dia bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Sekiranya sedang semayang, kita terlupa dan teringat, aku semayang lagi tadi, maka apa kena buat? Kita kena keluar daripada semayang. Tak perlu buat apa-apa melainkan keluar, tinggalkan semayang dan ambil wuduk. Sebab semayang tu tak ada, tak valid, tak sah, tak ada nilai apa-apa. Ya, jadi jangan terlukan semayang dalam keadaan, ya, berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jadi pastikan, ya, benda ini kita fahami betul-betul. Dan sesiapa yang sengaja bersolat dalam keadaan tidak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, setelah dia dah terkentut, tapi haram sengaja berada dalam keadaan berhadas, ya, dan kita mengerjakan solat. Contohnya tengah sembahyang jemaah. Ini cerita realiti. Pada rakaat ketiga kita terkentut dan kita pun malas nak bangun untuk mengambil wuduk, keluar daripada saf, lalu kita berpura-pura solat bersama dengan jemaah yang lain. Pertama, tentulah solat itu tak sah, itu satu perkara. Yang keduanya, haram terus berada dalam suasana ataupun, ya, ibadah solat dalam keadaan kita tidak berwuduk atau bebas dari hadas kecil, apatah lagi hadas besar. Ya. Dan pernah satu ketika Nabi SAW ketika sembahyang subuh, Nabi keluar daripada solat dan meminta para sahabat tunggu. Dan kemudian Rasulullah datang semula mengimami semula solat, masuk ke dalam solat dalam keadaan air masih menitis daripada baginda Nabi SAW. Artinya apa? Begitulah. Ya, Nabi SAW juga seorang manusia biasa, ada kalanya dia lupa dan sengaja kelupaan. Peristiwa itu berlaku untuk jadi rujukan kita. Ya, tidak ada menjadi aib. Ya, la yusammal insan illa binisyan. Kita ni tak nama insan, manusia, melainkan kerana nisyan. Nisyan
ni lupa. Siapa yang tak pernah lupa, dia bukan manusia. Siapa yang lupa, dia memang manusia. Tapi kalau selalu sangat lupa, memang cari petaka dalam hidup dia. Dan kelayakan dia, kredibiliti dia untuk jadi imam pun dah hilang. Siapa yang selalu sangat lupa, asyik lupa rakaat, lupa sujud, banyak macam-macam benda, baca ayat pun selalu lupa, maka bagilah orang lain untuk jadi imam. Lupa biasa. Tapi kalau kerap sangat lupa, itu dah dikira kecederaan pada personaliti seorang yang nak jadi ketua solat. Okey. Jadi Nabi SAW kembali dalam keadaan rambutnya masih basah, kesan daripada mandi. Itu membuktikan bahawa seorang yang sedar dirinya dalam keadaan berhadas, kalau dia sedang bersolat, maka dia tidak layak lagi berada dalam keadaan solat, kena keluar terus dan ambil semula apa-apa yang perlu diangkat daripada hadas kecil atau hadas besarnya. Okey. Yang kelima, ni persoalan yang lebih besar, yang selalu jadi perbincangan kita. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat. Jadi ketika kita nak memulakan solat, pastikan 3 angle, 3 sudut ini bebas dari najis. Tadi hadas ni pada tubuh badan kita. Benda yang maknawi yang tak nampak tapi terhukum atas kita. Mengangkat hadas kecil. Ada hadas kecil tak nampak, ada kesan. Orang tak ambil sembahyang dengan najis, ada beza? Tak ada beza. Orang dah mandi wajib dengan belum mandi wajib, tak ada nampak. Tapi najis ni benda yang nampak di suluh. Sebab tu dia sebut najis yang tidak dimaafkan. Artinya ada benda-benda yang dimaafkan. Artinya benda yang terlalu kecil, nisbah yang terlalu sedikit, percikan air kecil ataupun air di jalanan yang kita tak nampak, yang terlalu kecil molekul-molekulnya. Jadi itu dimaafkan. Okey, yang dimaksudkan dengan pertama sekali badan adalah tubuh badan kita ni. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki bebas dari najis. Kalau ada najis apa pun kena dibersihkan dahulu sebelum kita memulakan takbiratul ihram dan berwuduk. Berwuduk dan memulakan solat. Kemudian pakaian. Pakaian kita adalah apa-apa yang bersangkut dengan badan kita ketika mana kita mengerjakan solat. Jadi ini semua kena dipastikan. Atas luar dalam kita pun pastikan dia bebas dari najis, sisa air kencing atau lelehan air-air yang najis daripada tubuh badan kita. Jadi pastikan benda-benda itu kita bawa. Kita bersihkan dahulu sebelum kita bawa dalam solat. Ada nota kaki di situ, kalau kita tengok muka surat 109 ada perbincangan tentang perkara ini. Yang dimaksudkan dengan tempat sembahyang pula adalah tiap-tiap tempat yang tersentuh dengan dia kepada tubuh badan atau pakaian yang sembahyang kita pada ketika berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Perbuatan sembahyang apa? Berdiri. Berdiri apa yang terletak pada tempat sembahyang kita, tentulah tapak kaki. Artinya tapak kaki kita jangan berpijak di atas najis. Habis kalau di antara dua tapak kaki ada najis, okey lagi tak? Okey. Masih dikira sah sembahyang kita. Tapi sembahyang bukan duduk saja, ada rukuk, ada sujud. Sujud nanti pakaian kita kalau najis itu najis yang tidak dimaafkan. Najis basah contohnya, tai cicak kita contohkanlah. Maka tentu dah terkena tai cicak. Maka kat situ hukum tubuh badan tak kena. Pakaian nanti dah terkena. Tempat solat pun anggota badan kita pun kena. Jadi kena pastikan. Jadi selagi mana dalam posisi berdiri kita tak batal lagi sembahyang kalau ada tai cicak jatuh di celah kelangkang kita. Maka kalau ketika itu kita sembahyang bersendirian, maka berpindahlah tempat dengan gerakan yang tak berlebih 3 kali berturut-turut. Sembahyang boleh bergerak tapi bukan gerakan yang agresif dengan anggota besar 3 kali berturut-turut. Tapak 2 tapak berhenti. Dan 2 tapak berhenti. Tak boleh 3 berturut-turut. 2 gerakan lah, bukan 2 tapak. Satu ni tapak kaki Kalau ada tai cicak kat tengah ni, apa kita kena buat? Yang melangkah 1. 2. Kalau boleh adjust lagi 1, 2 berhenti gitu. Dia jangan buat 1, 2, 3 habis terus. Jadi kita berpindah. Begitu. Katalah kalau kita solat berjemaah sah rapat-rapat, maka pandai-pandailah mengadjust. Pakaian kita jangan sentuh najis itu. Dan ketika duduk juga pandailah ke depan sikit ke belakang sikit. Kita sujud memang tak kena lah. Kalau ada. Tapi kalau perempuan pakai telekung agak susah juga.
Itu cerita lelaki lah. Ya. Tapi kalau boleh berpindah tempat daripada tempat yang ada terkena najis, ketika mana kita solat, maka bolehlah kita berpindah. Sebab apa? Ya, kedudukan solat kita adalah ketika berdiri dengan tapak kaki. Ya, tempat tapak kaki kita kena bebas dari najis. Yang keduanya, ketika rukuk juga tapak kaki, tak ada masalah, cerita sama. Ketika sujud, ada 7 anggota sujud. Ya, dahi kita bebas daripada najis. Katalah bawah dagu kat sini ada jejak yang kita sujud tu kan, kat lantai tu. Tak kena. Okey lagi. Jangan kena janggut kita. Jangan kena pakaian kita. Ya, tapak tangan. Maka bawah dada tu ada jejak. Memang tak najis. Ya. Memang tak kena pada kita, maka sahlah najis. Tak najis lah pada saya. Maksud yang dimaksudkan dengan tempat solat ni adalah tempat di mana anggota badan kita letakkan. Bukan ruang, bukan space tu, bukan. Sebab tu ketika duduk nanti buangnya lebih besar, iaitu punggung kita, betis kita semua menempat di lantai. Itulah dia space yang dimaksudkan, ruang yang dimaksudkan tempat solat. Maka ruang bawah dada, celah kelengkang yang tidak menempatkan pakaian dan anggota itu tidak mengapa kalau ada najis padanya. Bukan sengaja kita pilih, in case berlaku insiden yang tidak kita duga dengan sembahyang cicak berak. Kan? Jadi macam mana kita nak mengelak? Begitulah. Kalau boleh adjust, boleh mengelak, boleh berpindah tanpa mengenai tubuh badan dan pakaian kita dari najis itu, maka solat kita masih kekal sah. Gitu. Ya, faham ya? Sebab ada orang mengandaikan atau menjangka bahawa yang dikatakan tempat solat itu adalah ruang. Sejadah tu, hujung sejadah sana ada tekcap pun dikira batal. Tak. Kata kalau kita berputulan bawah dada ketika sujud ada tekcap, maka tak batal lagi solat sebab dada kita tak menyentuh lantai dan menyentuh najis. Ini yang perlu difahami. Ya. Tapi janganlah sengaja solat di ruang-ruang yang tidak selesa, yang berdekatan dengan najis, makruh hukumnya. Ya. Di sini perlu diperingatkan bahawa suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat ialah syarat sah sembahyang yang zahir. Ya, ini yang zahir, hukum fiqh yang boleh kita suruh padanya. Ingatlah sembahyang mempunyai syarat-syarat sah yang zahir dan juga syarat sah yang batin. Kesempurnaannya ialah sembahyang dengan cukup syarat dan batinnya. Suci daripada hadas dan najis adalah merupakan syarat sah yang zahir lagi. Adapun syarat sah yang batin adalah suci hati daripada najis atau kotoran-kotoran yang tak nampak. Ni antaranya syirik khafi. Apa syirik yang tersembunyi ni? Menyengutukan Allah dalam keadaan tak berapa nampak sangat, tak jelas sangat. Apa dia? Riak. Kan? Riak ni artinya kita menduakan, kita curang dengan Tuhan. Orang riak ni artinya dia curang dengan Tuhan dia. Dia ngadap Tuhan. Dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sembahyang aku ni, pada aku, hidup aku, mati aku, semua untuk Engkau ya Allah. Tapi dalam hatinya masih berfokus pada ibu nampak aku sembahyang. Sila cerita aku dahsyat ni. Ya, orang tahu kat tempat kerja kat office ni aku ni orang yang memelihara sembahyang. Ada bisikan begitu. Ya. Maka kalau dilayan dan dirasakan benda itu, maka itulah dia syirik khafi yang bernama riak. Ada juga diganggu dengan ujub. Ujub artinya rasa ajaib dengan diri sendiri. Ujub tu kan ajaib sama lah tu. Ya. Jadi apa benda nak ajaibnya? Ada orang dia kata, ya aku ni pelik betul, macam mana boleh jaga sembahyang macam ni sekali. Macam mana aku ni sembahyang sekarang dah khusyuk. Ada orang dia biasa gitu. Dia senyum seorang-seorang. Ujub ni dia tak cerita kat orang. Dia main dengan perasaan diri, perasaan bagus dah. Sedangkan tidak ada benda yang ajaib pada diri kita. Sebab apa? Semuanya kurniaan Allah, bukan milikkan kita. Kan? Sebab tu tepis ujub dengan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya. Ni aku boleh semayang, aku jadi bagus sikit ni, boleh ngaji macam ni, tahu macam-macam ni. Semuanya izin Allah. La haula, tidak ada upaya. Wa la quwwata, tak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Habis nak tepih riak tadi, selalu sebut lillahi taala, untuk Engkau ya Allah. Ya, semuanya aku sebut tu sebab tu lafazkan niat untuk Engkau ya Allah.
Aku sembahyang ni solli lillahi ta'ala. Aku sembahyang ni sekarang untuk Engkau ya Allah. Begitu. Pujuk hati. Ya, dan bodohkan diri bila cakap kau nak apa sebenarnya, berbangga dengan diri sendiri. Kau nak apa mengharapkan manusia tangan kau? Bukan dia boleh bagi apa, seposin pun dia tak bagi. Ya, malah bahayanya siapa riak ni tuan-tuan. Ada hadis menyebut man yura'i nasu bih. Siapa yang riak, ya, Allah akan nampakkan, ya, rasa riak itu pada manusia. Artinya manusia pun tahu bahawa kita ni riak. Jadi sebab itu bahaya. Artinya siapa riak, dia kantoi. Manusia tak selesa, manusia akan menyampah pada dia. Jadi ini kerugian yang besar. Allah tak bagi apa-apa, manusia menyampah kat kita. Ini satu kebodohan yang patutnya kita tepis. Tak perlu riak lagi lah. Sebab riak, kita riak pun orang tak suka, kita riak pun kita tak dapat apa-apa, Allah tolak amalan kita, maka dia satu kebodohan yang tak perlu kita teruskan. Begitu juga ujub, ya, dan juga kotoran syirik ingatan, dia kata. Mengingati aghyar yang lain. Kita mengingat benda-benda yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ruang solat, ya. Allah sebut bagaimana sembahyang ini kena innama wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Di ruang solat ni eksklusif untuk ingat Allah. Maka kalau kita menyelesaikan masalah, merencana perjalanan, merencana aktiviti, merencana program-program dalam solat, ini juga syirik ingatan dipanggil. Perkongsian, ingat yang ruang tu untuk Allah, kita mengatur dunia. Ini pun satu kecederaan yang besar, ya, jangan pandang kecil. Dan itulah solat kita hari-hari. Ada orang ketika solat, masa itulah dia cerita macam-macam. Macam dia plan lepas ni aku nak buat apa. Sampai beri salam tu dia selesai macam dapat idea. Macam mana? Ada orang selesaikan masalah. Ya, jangan begitu tuan-tuan. Tolonglah bantu diri sendiri untuk mempersembahkan sembahyang yang jujur. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya. Assalamualaikum Ustaz, adakah sah jika solat terdapat air liur, basi sama ada kering atau basah di pakaian seorang? Terima kasih Ustaz. Okey, kita dah cerita dulu pasal air liur. Air liur ni ada dua jenis, satu najis, satu tak najis. Macam mana pula tu? Ni cerita. Jadi kalau ada pada pakaian kita, kesan ialah kadang-kadang, cerita realiti kita, kadang-kadang kita bersolat subuh dengan pakaian yang kita pakai, pakaian tidur kita, t-shirt ke, baju Melayu ke, pakaian tidur kita ke, baju tidur ke, dan selepas sembahyang subuh kita tengok ada kesan air liur. Tak kira air liur ni kalau basah ataupun kering, hukumnya sama. Kalau kita dapati bahawa dia air liur. Sebab air liur ni ada dua hukum. Air liur yang memang dari kepala kita sahaja, dari pasatan tekak ni, maka dia tidak najis. Tapi air liur yang datang dari perut kita, dia najis. Apa maksud saya? Siapa yang tidur dalam keadaan duduk, lalu melelehlah air liurnya. Air liur yang meleleh ketika kita tidur duduk itu tidak najis. Berbeza dengan air liur yang keluar ketika mana kita tidur berbaring, itu najis. Kenapa? Sebab ketika kita berbaring, ini tubuh badan kita. Saya punya remote control ni. Ini tubuh badan manusia. Bila mana dia tidur, air dalam badan dia ni atau apa saja cairan dalam badan dia dalam satu paras yang sama. Air kepala, air perut, semuanya satu level. Dan bila dia tidur, meleleh air keluar, air yang keluar ketika berbaring atau tidur itu adalah air yang bercampur daripada air badan dia, daripada perut sampailah ke mulut. Maka levelnya sama, jadi air itu air yang najis kerana bersambung dengan perutnya, usus-ususnya, najis-najis yang ada di sana. Jadi bila meleleh keluar, dia dikira najis. Adapun ketika kita duduk, maka air yang meleleh keluar ketika tidur itu air yang diparas atas saja, maka dia tidak dikira najis sebab dia dikira hukum air liur sahaja. Air liur kita ni kalau terkeluar, dia tidak najis. Memang kotor tapi tidak najis. Tapi kalau kita berbaring, lelehan itu keluar, itu hukumnya adalah hukum air yang najis. Maka merujuk kepada realiti itu,
kita kena kenal pasti ailio yang terkena pada pakaian atau badan kita ni ailio yang jenis mana. Ya, yang keluar ketika kita tidur duduk ataupun tidur baring. Kalau orang tidur berdiri keluar ailio juga, yang itu pun yang itu pun tak najis. Ya, kategori yang sama dengan duduk. Maka ya kena kenal pastilah ailio itu dari sumber yang mana. Wallahu a'lam. Jelas ya, pada saya jelas. Ya, sebab benda ni cerita fiqh ni kena jelas tuan-tuan. Ya, artinya kalau kita kenal pasti Allah baju ni aku tidur tadi malam tadi macam tu. Keluar air boleh basi, maka apa kena buat? Tukar baju, ya. Perlu ambil wuduk tak? Tak. Ya, wuduk dah selesai, dah ambil. Ya, itu soal najis. Buang saja baju tu, pakai itu ataupun kalau bimbang ada terkena pada tangan, basuh sikit tangan kita. Ya, dan kemudian pakai pakaian yang lain dan kena solat semudah sebab solat tadi tidak sah sebab solat itu tidak bebas daripada najis pada pakaian kita. Selesai. Ya. Begitu juga ketika semayang, bukan kotoran najis saja, ya. Muka surat 110 dia ada jelaskan lagi hati juga hendaklah disucikan dari segala dosa, noda dan segala sifat mazmumah seperti hasad dengki. Jangan tengah semayang pun geram dengan orang lagi, macam mana Allah nak terima? Yang sibuk lagi masih nak mengumpat, nampak keaiban orang, maka solat begini Allah tak akan terima. Maka solat ini masih kotor. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang rosak. Ya, bukan orang-orang yang kotor hati dan amalannya. Subhanallah. Ya, kemudian ada bicara pula pasal ya, pakaian tubuh badan kita ini, ya, tentang betapa kita kena pastikan kalau Allah tak terima yang zahir, ya, pada hukumnya kena ulang, tapi kadang-kadang juga walaupun tak perlu ulang, tapi Allah tak terima juga kalau pakaian kita dari sumber yang haram. Ya, tubuh badan kita ni dagingnya daripada sumber yang haram, makan kita daripada haram, artinya kena hentikanlah amal ibadahnya, tapi masih ambil dari sumber yang haram, maka itu kena hentikanlah. Bertaubatlah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya Nabi pernah sebutkan ya tentang rajul yutil safar, seorang yang berjalan jauh, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi, ya, sampai berdebu kusut rambutnya, kusut masai rambutnya, ya, berdebu ya muka dan tubuh badannya. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengangkat tangannya tinggi ke langit sambil menyebut ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Artinya dia berdoa macam-macam. Dan Nabi kata wa ma ta'amuhu haramun, ya, dan sedangkan makannya adalah dari haram, wa mashrabuhu haram, dan minumnya juga dari sumber haram, wa malbasuhu haram, dan pakainya juga dari sumber yang haram, ya, wa ghudhiya bil haram, dan dia yang mengisi perutnya ya dari sumber yang haram, fa anna yustajabulah, mana mungkin, ya, bagaimana mungkin diperkenankan doanya. Begitulah ya, cerita doa, ya, salat juga doa, ya. Jadi usahakanlah sesuatu yang selesa untuk kehidupan kita di negeri yang abadi, di dunia ini, dengan doa dan salat yang diterima secara ya betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat sah salat, yang zahirnya adalah cerita najis, yang batinnya cerita dosa dan kotoran-kotoran minda dan jiwa yang ada. Seterusnya syarat sah salat yang keenam, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat dengan yakin atau sekurang-kurangnya zan, kuat sangkaan. Okey. Jadi kiblat ini kita tahu adalah arah Masjidil Haram bagi orang-orang yang berada di luar kota Mekah ataupun di kota Mekah dan di luar daripada Masjidil Haram, dia kena menghadap ke Masjidil Haram. Dan bagi orang yang berada di Masjidil Haram, artinya dah sampai ya di Masjid Al-Haram di Mekah tu, dia kena cari Kaabah betul-betul. Physically bangunan Kaabah. Artinya kat Masjidil Haram jangan menghadap Kaabah. Artinya asalnya kiblat itu adalah Kaabah. Ya.
Maka badan zahir disyariatkan berkiblatkan Kaabah. Maka tak sah kalau kita sengaja menghadap ke arah lain. Sedangkan hati pula kiblatnya adalah Allah. Ya. Dan jari dan tangan kita juga, ya, kalau kita tengok dalam adab-adab solat, maka jari-jari kaki juga pastikan menghadap kiblat. Ini kesempurnaan. Syaratnya fizikal saja. Yang menghadap kiblat tu adalah fizikal dada saja. Tapi kesempurnaan dia, mata tengok tempat sujud, kiblatnya hati, kiblatnya Allah. Dan jari-jari kaki pun, siapa yang biasa ya menghadap solatnya dengan kaki yang bersepah, terkangkang, capang dan sebagainya, tolong betulkan balik. Ya, kalau ikut mazhab Syafi'i, kadarnya adalah sejengkal bagi lelaki dan antara kaki kanan dengan kaki sejengkal. Ya, bagi perempuan merapat lah. Ya, dan kemudian pasti kalau perempuan memang rapat gitu dah selesai. Yang lelaki ni kadang-kadang dengan kaki kengkangnya wakeng kan, mencapang sana sini, ada yang mencengkang ke belakang. Tak, sebenarnya yang tepatnya jari tapak kaki kita menghadap kiblat. Begitu. Okey. Kemudian syaratnya mestilah yakin, ya, pasti bahawa ini arah kiblat yang betul, atau sekurang-kurangnya zan. Apa dia zan ni? Zan ni maksudnya sangkaan yang kuat. Dalam kaedah fiqh disebut bahawa tahap keyakinan dan kejahilan ni ada 4. Yang pertama jahil lah, tahap rendah. Tak tahu langsung tu jahil. Tahu ke kiblat mana? Tak tahu. Tak pernah datang tempat ni. Ini jahil. Dan separuh pada jahil itu, ya, ataupun maksimumnya adalah yakin. Ini jahil 0%, 100% tu yakin dia panggil. Ini bahasa kita. Jahil dengan yakin ni bahasa kita. Awak tahu arah kiblat? Apalah tak tahu tu mak. Tanda ni, handphone saya ni mengarah ke sini dan saya memang duduk sini lama. Ni kampung saya tahu arah kiblat. Tu yakin. Selesai. Separuh pada yakin dan separuh pada naik ke atas ke arah yakin itu daripada jahil tadi adalah syak. Syak ni apa? 50% keyakinan dan 50% tak pasti. Ya, awak tahu arah kiblat? Tak pastilah, tapi saya rasa arah ni ya. Awak yakin ke? Yakin taklah, tapi saya rasa ke sini. Tu 50%. Dan 50% ni untuk menentukan arah kiblat tak pakai. Tak cukup. Habis, tu dia kata tadi zan. Muka surat 111. 111 ni menyebut bahawa ada istilah agama zan. Zan ni dieja dengan huruf za. Ya, za. Orang Melayu selalu sebut huruf za ni tak tepat. Al-za minaz zalimin, bukan minaz zalimin. Za. Adik-adik dengan zal, abang pada zal alladhi, za disebut dengan tepat. Maka zan sebutannya. Ni tak ada huruf ni dalam bahasa Melayu. Kena ngaji dengan tok guru baru boleh sebut. Ya. Sad, dad, ta, za. Bukan za. Za. Ya, al-za. Hujung lidah kena gigi atas. Al-za, pangkal gigi atas. Al-zalimin. Okey. Jadi zan ini, za dengan nun. Ya, sangkaan yang kuat. Dia tidak sampai pada yakin, tapi dia atas sikit pada syak. Jadi kalau dalam peratusan dia kira 75% keyakinan, bukan 100%. 100% yakin. Ya, tapi kalau 50-50 itu dia panggil syak. Dan kita guna bahasa syak ni, saya syak dia buat. Betul ke? Saya syak je. Maknanya 50% keyakinan. Adapun zan, dia tak sampai yakin tapi melebihi syak. Artinya 75% keyakinan. Ya. Yang ini sebab apa? Sebab dia atas pada syak, dia ada sandaran. Dia ada sandaran. Awak rasa kat situ ke? Saya berat, rasa saya kat sini lah. Sebab dulu saya pernah sembahyang dengan atuk saya, memang ada sini. Tapi tak tahulah kalau dah berubah sekarang ni kedudukan. Dia ada sikit gangguan keyakinan, tapi ada sandaran yang untuk dia bertahan pada tahap lebih pada syak tadi. Okey? Jadi itu dia tuan. 75%. Dan tahap di antara syak dengan jahil ni ada satu istilah lagi, dia panggil waham. Ya, waham hamim. Ya, bukan wahab.
Waham nama orang. Waham itu ya, dia lagi tak pakai lah sebab hanya 25% yakin. Ya, 75% jahil. Jadi sebab itu ya, dalam agama kita dalam bab menentukan kiblat, zon dipakai. Ya, zon diterima. Jadi contohnya kita pergi ke dalam hutan nak sembahyang asar, tengok Allahu Akbar. Ya, handphone pun tak function, lain tak ada, kiblat pun tak tentu. Maka kita kena usahakan sesuatu yang boleh menambah kuat syak tadi kepada zon. Contohnya kita tengok arah matahari, oh bayang-bayang sini, oh sana sebelah barat, kita ngadap ke arah sana. Ada sandaran. Begitu. Jadi ada usaha-usaha yang menambah kuat sangkaan kita arah kiblat tersebut, maka kita boleh menghadap ke situ. Ya. Jadi begitulah. Maka kena usahakan sesuatu agar keyakinan, ya, kalau tak dicapai pun hendaklah sampai ke peringkat fun. Jadi begitulah ya, keperluan penyatuan arah kiblat ini, kenapa itu melambangkan kesatuan kita umat Islam. Dan setiap orang yang yakin dengan arah dia ya sah bersolat di situ. Walaupun nanti didapati bahawa arah itu salah, tapi ketika mana dia menentukan kiblat itu betul dengan sandaran dan ada rujukan sampai kepada azan, maka solatnya sah. Ya, begitulah. Ya. Jadi kita kena ada usaha dan keyakinan. Seterusnya syarat yang ke-7. Di antara perkara yang menjadi syarat sah solat kita adalah menutup aurat. Ya, aurat lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Walaupun begitu, kesopanannya sembahyanglah dengan pakaian yang sesuai untuk menghadap Tuhan. Ya, tapi kalau ada pakaian dia ya, hanya itu saja, maka memadai dia cover di antara pusat sampai lutut. Dan ingat ya, realiti kalau hari ni pakai seluar sahaja, seluar orang lelaki hari ni dia bawah pusat yang cawatnya. Cawat seluar orang sekarang dia bawah pusat. Saya kena berdiri sekejap. Ini pusat ya, biasanya seluar di pada sini, atas pada bawah pada pusat. Maka sebab itu seorang lelaki yang bila dia solat terselak ya bahagian belakang ni, okey, sebab t-shirtnya singkat, dia pakai seluar jeans lagi cawatnya pendek kan, cawatnya terlalu pendek, maka ketika itu bila terselak t-shirt belakangnya, solatnya terbatal. Tolong pastikan tuan-tuan yang pakai jeans ketat, pakai t-shirt singkat, bila sujud ya terasa ada benda tersentap. Kalau tie in lah, kalau tak tie in lagi memang terselak tu, maka perakuilah bahawa solat itu tidak sah. Solat tuan-tuan batal ya, sebab tidak menepati syarat menutup aurat. Dan kalau rakan sebelah kita bersolat dalam keadaan begitu, selepas sembahyang nanti tegur tuan ketika sujud tadi ya, tuan punya seluar t-shirt tu tersingkap, jadi aurat dah terselak ya, cukup cakap begitu ya. Kena pastikan balik solat itu betul-betul untuk aurat sampai ke hujungnya. Zahir badan ditutup dengan pakaian supaya manusia tidak mendapat dilihat celah-celah yang ada tu badan kita. Sementara celaan batin iaitu yang kita kena usahakan sendiri. Sementara aurat perempuan adalah seluruh anggotanya kecuali muka dan dua tapak tangannya. Ya, jadi perempuan auratnya muka dan tapak tangan dia hanya boleh cover. Ya, uncover. Yang lain semua kena fully cover. Ya. Zahir batinnya hingga ke pergelangannya. Jadi kena tutup semua perempuan ni. Sebab tu menutup aurat bagi perempuan dalam sembahyang itu disyaratkan tidak kelihatan seluruh badannya dari pihak atas, bawah, kiri, kanan ya, serta keliling badannya melainkan dua anggota yang dikecualikan, iaitu muka dan tapak tangan. Sebab tu perempuan berkerubung pakaiannya ya. Sebab tu perempuan auratnya dikira daripada bawah. Kalaupun pakai seluar, tapi seluar tu kena labur sebab perempuan dikira auratnya di pihak bawah pun dikira juga. Apatah lagi kalau sujud ya, kita pakai stoking yang singkat dan kemudian seluar kita tu keras ya, sehingga nampak ruang daripada sisi tepi, maka tak diterima sebagai cover ya, yang cukup untuk aurat kita. Berbeza dengan lelaki,
Ya, syarat tutupan auratnya tidak menampakkan aurat dari pihak hadapan, belakang dan rusuk kiri dan kanan. Ya, tapi dari pihak bawah orang lelaki pakai kain pelekat kan singkat, boleh sah. Orang perempuan boleh begitu? Tak boleh begitu. Dia kena melabuhkan pakaiannya sampai ditutup dari pihak bawah juga. Sebab tutup orang pakai telkom. Tu ya, ibu-ibu kalau nak sembahyang dengan jubah tu pastikan pakai stokin yang agak panjang, ya, dan kemudian pastikan jubah tu jangan tersingkap nampak ya, aurat, ya. Begitulah keadaannya. Kalau pakai seluar pun seluar yang labuh, seluar yang besar, ya, sehingga boleh cover seluruh aurat dari sudut-sudut yang kita sebut tadi. Okey, selesai. Jadi begitulah keperluan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Saya suka menotiskan perkara lelaki tadi agar diambil kira, ya, supaya kita tahu bahawa ya, solat ini perlu dipastikan untuk aurat daripada mula solat sampai akhirnya. Yang ke-8, masuk waktu dengan yakin atau sekurang-kurangnya dengan dhan, sangkaan yang kuat masuk waktu. Kita dah sebelum ni membicarakan tentang awal waktu solat dan hujung waktu solat. Maka dengan andaian matahari yang kita nampak, ya, dengan ilmu yang kita ada, andai kata tak ada jam dan rujukan takwim, maka dengan sedikit rujukan itu dan ada sangkaan yang kuat bahawa itu sampai ke peringkat dhan, maka diterima solat kita dengan merujuk kepada, ya, sangkaan dhan tadi. Jadi jangan sembahyang sebelum masuk waktu, sembahyang tak sah dan kena. Masuk waktu dikira dengan masuk waktu, bukan habis azan, ya. Cuma adabnya kena tunggu azan habis barulah kita solat, itulah sunnahnya. Tapi kalau ada keperluan untuk solat, sebaik masuk waktu walaupun azan sedang berkumandang, maka solat itu sah tak? Sah, ya, sah. Yang ke-9, mengetahui kaifiat, iaitu tata cara menyempurnakan sembahyang. Ialah mana mungkin seorang tu boleh sembahyang dengan betul kalau dia tak tahu. Jadi ini syarat yang perlu kita pastikan seorang, ya. Contohnya, seorang yang nak menyempurnakan rukun sujud, dia kena tahu apa dia anggota wajib yang tersentuh dalam kadar tamakninah. Apa dia tamakninah, apa dia anggota yang 7 ketika sujud tu. Kalau dia tidak tahu, maka solatnya tidak sah. Nah, begitu. Ya. Seorang yang nak solat, dia kena menyempurnakan bacaan Fatihah, maka dia kena tahulah macam mana cara baca Fatihah yang tepat. Sebab tu kita mengaji, bimbang-bimbang solat kita selama ini adalah solat yang tidak sah. Tetap beri salam sekalipun, dia kena tahu cara dan syarat sahnya. Kan? Setiap satu tu ada perbincangannya. Tahu kan betapa memberi salam itu adalah rukun qauli, rukun sebutan yang kena disebut dengan betul. Ramai di kalangan kita yang beri salam tak berbunyi, kadang-kadang kepala je menoleh. Dia sembahyang gitu. Dia patuk je. Dia njot, dia toleh kanan. Njot, dia toleh kanan. Tak bunyi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kita bicarakan ni. Dan ini perjuangan kita. Mengajak kawan-kawan kita bersolat dengan berilmu. Bukan solat ikut-ikut. Tak tahu. Ya. Saat macam mana jika dalam solat berjemaah terdapat orang OKU istimewa? Apa maksudnya? Apa soalannya? Macam mana tu untuk apa? Orang OKU dan istimewa ni, kalau dia solatnya sah, dia masih boleh bersama dengan kita. Tapi kalau dia tidak boleh menyempurnakan solat, dan kita kena menghukum dengan benda zahir, kita tak boleh menghukum dengan benda yang kita tak nampak. Contohnya, betul ke dia ambil sembahyang betul-betul? Tak perlu. Biasanya orang nak masuk saf, dia pandai ambil sembahyang. Kecuali dia gila, dia tidak berakal, syarat-syarat yang tadi dia tak ada. Ya, maka solatnya tidak sah, dia tidak layak untuk berada dalam saf. Kalau dia nak sembahyang, pastikan dia sembahyang berasingan di belakang. Ya, sebab dia akan memutuskan fadilah berjemaah. Dan hari ini kita solat secara berjauhan, tidak ada masalah. Ya, tapi ia tetap dihukumkan. Ya, saf yang berhubung itu adalah saf yang pertama tidak dicelahi dengan orang-orang yang tidak sah sembahyang. Ustaz, bagaimana ingin menasihati orang yang mempunyai penyakit was-was sehingga ambil wudu atau angkat air, ya, dekat takbir banyak kali? Dia kena mengajar. Was-was ni tahu sebab apa? Was-was ni sebab tak yakin. Tak yakin sebab apa? Sebab tak cukup ilmu. Okay.
ambil air semayang yang tangkap air atau banyak sampai masa. Sebab apa? Ilmu dia tak cukup. Bila ilmu cukup, apa beza jahil? Kan cerita tadi, jahil, waham, syak, zan, yakin. Yakin ni hanya bila mana dia belajar. Sebab ilmu tu dah yakin. Ya? Ilmu yakin maksudnya ilmu yang memberi keyakinan untuk kita. Dia rasa, tak. Sekali dia belajar, berwuduk apa? Bila mana dah meratakan air daripada tempat tubuh rambut sampai bawah dagu, dan ini ya sampai ke sini, nak tinggikan sampai tinggi kiri, maka itulah yakinnya. Dan dia ada rujukan dengan ilmu, maka hilanglah was-was tu. Dia takbir banyak kali sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Sebab dia tak tahu macam mana takbiratul ihram yang sah. Ya, macam mana niat dalam hati yang sah. Kita akan lalui nanti. Sebab tu kena ngaji. Siapa yang ngaji? Sebab tu tak ada para ulama, orang alim, orang berilmu takbir banyak kali macam tu. Was-was, bukan kenapa dia datang oleh syaitan. Ni tak betul, tak sah ni. Dan kita tak ada rujukan untuk menyelesaikan masalah tu. Rujukannya apa? Ilmu. Belajar. Tak belajar. Memang sampai bila budak gitulah takbir. Itu je. Dan dia bukan satu kehebatan ya. Dia satu kecelaan. Petanda bahawa kita ni jahil. Dan kena diubati dengan belajar ilmu tahu. Okey, rukun solat takbiratul ihram apa? Sebut Allahu Akbar dengan jelas. Okey, pada itu kena meniatkan. Dalam niat tu kena ada kesedaran, ada 3 benda, qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia? Sedar sembahyang fardu, sedar sembahyang ni fardu apa? Selesai. Allahu Akbar. Selesai. Kalau terlaksana 3, 4 benda tu, maka itulah rukun takbiratul ihram. Kenapa perlu Allah? Sebab tak pasti. Bila tak pasti, dia jadi warga gitu. Okey, mari kita sempurnakan belajar. InsyaAllah lepas ni kita akan pergi ya rukun, baik rukun satu persatu. Mendetaili. Tuan-tuan jangan miss ya pengajian lepas ni. Sebab fokus kita memang pada solat. Hari tu Pak Tara saya sepintas lalu, dia macam pengajian ulangan. Sebab dulu kecil-kecil pun kita dah belajar. Walaupun ramai juga yang dah lupa. Tapi fokus saya memang lebih pada solat. Okey? Sebab tu tolong pastikan kita bersolat dalam tahu macam mana nak sempurnakan rukuk. Apa dia tuntutan takbiratul ihram. Macam mana sujud yang tepat, yang sah. Ya, apa dia tahiyat akhir ni bacaannya. Begitulah keadaannya. Dalam solat jemaah kadang-kadang kita terlihat lutut jemaah sujud di hadapan. Apakah hukum solat kita dan jemaah di hadapan? Okay, kita yang nampak orang-orang tak sah. Ya, tak ada masalah. Sah sembahyang kita. Itu cerita tadi. Ya, kalau perempuan solatnya batal sebab pandangan daripada bawah. Ya. Kalau lelaki tidak batal. Ya, sebab dia dikira daripada pihak ya, bawah tidak dikira. Wallahu a'lam. Perempuan memang kena cover. Ya. Lelaki tak perlu cover dari pihak bawah. Okey, saya akan menamatkan sedikit lagi perkara yang berkaitan dengan syarat sah solat ni. Seterusnya yang ke-10, tidak mengiktikadkan yang fardu itu sunat, yang rukun itu sebagai sunat. Jangan kita ya mengandaikan yang rukun itu sunat. Jadi terus batal sembahyang. Contohnya kita kata baca Fatihah ni rakaat 3 sunat je. Maka batal terus sembahyang. Ya, rukuk ni sebenarnya ya rukuk ni cepat-cepat pun tak apa. Tak ada tumakniyah pun tak apa. Batal terus sembahyang. Sujud ni sebenarnya rukun dia sekali je setiap rakaat. Kita buat 2 kali, yang kedua tu sunat. Batal sebenarnya kita. Jadi siapa yang jahil, tak boleh identify, tak boleh kenal pasti mana satu sunat. Takbiratul ihram rukun. Takbir nak rukuk ni sunat. Ya. Allahu Akbar. Itu mula solat tu, rukun tu. Tapi nak rukuk, Allahu Akbar ni sunat. Dia tak boleh bezakan. Kan? Tahiyat awal ni sunat. Ya. Dia kata rukun. Kalau terbalik gitu masih sah. Siapa yang mengandaikan yang sunat sebagai wajib, rukun, maka solatnya masih sah. Tapi siapa yang mengandaikan, mengatakan yang rukun itu sebagai sunat, solatnya terbatal, tak sah. Maka siapa yang jahil atau belum sempat mengaji habis, maka dia kena mengandaikan semua perbuatan solatnya adalah rukun, wajib dia buat. Barulah dia selamat. Okey? Jadi sebetulnya rukun solat ni 13. Tapi dia tak tahu, tak ngaji. Benda lain ingat. Main bola ya, sampai main simpanan semua dia ingat. Tim Liverpool dia. Ya, sekarang ni MU pun dah makin dahsyat dah.
Ya, dia semangat balik. Semua pemain baru nak import, semua dia dah dapat. Tapi rukun solat yang 13, umur dah Allah bagi sampai dekat 60 dah ni, pun tak ingat-ingat. Nak jawab apa tu tuan-tuan? Sebab tu jangan buat main benda-benda begini. Kesian kat diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam solat selalu juga teringat perkara lain. Adakah solat itu sah? Solat sah. Solat sah. Ya, solat ni ada dua cerita. Hukum zahir dia sah. Artinya tak perlu ulang. Tapi ada satu benda lagi, terima atau tidak di sisi Allah tu. Ya, artinya tak perlu ulang, tapi Allah ambil tak? Allah terima tak? Itu yang kebimbangan kedua. Yang kita tak perlu ulang solat, tapi kita jadi muhasabah. Ya, tak perlu ulang. Artinya sampai barang tu, tapi Allah pakai tak? Allah ambil tak? Tak. Kita bagi bunga kat kekasih kita. Ada bunga yang tak sampai kat tengah jalan. Sebab apa postman? Yang masalah. Ataupun kita tak bayar duit stamp dan sebagainya. Maka reject. Itu satu hal, fake up. Satu lagi dia sampai, tapi kekasih kita buang kat tu sampah. Itu cerita. Ya, bab hati tadi, bagaimana nak elakkan perkara ini. Teringat perkara lain, sebab itu antara usaha kita nanti terus bersama dengan kita ni. Dalam buku ni, sebab tu nama kitab ni memahami ibadah sembahyang. Dia ada satu slot nanti kita menghayati semua bacaan dan gerakan dalam solat. Fahami apa maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar ni, lambang apa? Di lambang kita menyerah diri pada Allah. Sampai macam tu sekali kitab ni kita akan bicarakan. Itu usaha kita. Dan doa umur kita panjang, kita dapat menghayati solat dan memahami kenapa kita rukuk, kenapa bacaannya subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jadi kalau kita sibuk menghayati dan memahami bacaan solat, ruang-ruang tu makin kurang untuk kita fikir benda lain. Hari ni kita sembahyang dengan ya tubuh badan dan sebutan skrip yang kita tak fahami, gerakan yang kita tak hayati, akhirnya sembahyang kita kosong. Bohong. Sah ke? Sembahyang sah. Tapi itulah nilainya. Jadi masih ada masa, masih ada usia, masih ya ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita memperbaiki hubungan intim kita dengan pencipta kita yang Maha Esa itu. Ya. Jadi sebab itu alhamdulillah saya ucapkan tahniah pada PKIL KWSB yang memprogramkan ya kelas ini secara mingguan ya. Biasanya kelas ni kita buat 2 mingguan ataupun sebulan sekali. Ini tiap minggu tuan-tuan, jangan episode. Jangan cilok pergi tempat lain. Online je kat mana-mana pun kan. Tuan-tuan bukan nak tampakkan muka. Dengar je kuliah ni supaya ada benda-benda yang boleh kita bicarakan. Ya. Jadi kita terus menghayati solat. Okey? Jadi kalau siapa yang tak tahu yang rukun itu sunat, yang sunat itu rukun, anggap dia semua perbuatan solat itu adalah perlu disempurnakan, maka dia selamat. Yang ke-11, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Ya, nantilah kita bicarakan apa saja perkara yang membatalkan solat. Kalau sengaja buat, maka batallah solat. Kan bergerak 3 kali berturut-turut, ya, bercakap, ya, makan, ya, sisa makanan celah-celah gigi, maka itu semua perkara yang membatalkan solat. Maka ya, itu yang kita sempat bicarakan pada tengah hari ini. Ada soalan sekali lagi saya baca, Ustaz, jika terlupa ketika solat tak ingat pula dah masuk rakaat 3 atau 4, bolehkah kita teruskan solat atau tambah lagi ya rakaat untuk yakin yang kita telah lengkap? Okey. Ya. Kalau ikut rujukan Nabi pun pernah terlupa rakaat sembahyang. Saya ringkaskan ya sebab waktu kita dapat tamat. Ya. Jadi Nabi pernah tertinggal sembahyang Zuhur dan selepas 2 rakaat tertinggal rakaat sembahyang Zuhur, dan selepas 2 rakaat Nabi beri salam. Bila Nabi beri salam, para sahabat dia yang bertanya, ya Rasulullah, Zul Yadain, ya, riwayat hadis ini bercerita kata, ya, aku surati salat am nasita. Adakah sembahyang ni dah dipendekkan ya Rasulullah ataupun kamu lupa? Maka para sahabat minta para sahabat yang lain respon, betulkah aku apa yang dia cakap? Betul ya Rasulullah, aku sembahyang 2 rakaat. Maka Rasulullah tu angkat takbir dan sempurnakan 2 rakaat lagi dan okey. Ya, sujud sahwi. Itu kalau dah beri salam. Kalau dalam solat lagi masih teringat. Nak ceritanya Nabi pun Allah sengaja lupakan supaya jadi rujukan betapa kita kalau lupa solat pun ada pengurusannya. Ya. Nabi beritahu kalau kita terlupa rakaat maka kembalikan kepada keyakinan. Ya, apa yang masih kita yakin maka binalah daripada keyakinan itu rakaat keberapa dan kita tambah apa yang kita lupa. Apa yang masih belum kita sempurnakan. Artinya kaedah asal ni sebut begini. Kita confuse 3 ke 4. 3 ke 4 ini rakaat terakhir ke rakaat ada satu lagi lepas ni. Maka
Kalau dalam kaedah hadis itu disebut, maka kita cuba yakin. Ya, kalau kita yakin berat pada 4, maka lepas ni kita turut akhir salam. Kalau kita lebih yakin rakaat ketiga, maka kita tambah 1 rakaat dan sempurnakan. Dan sujud sahwi dituntut kerana kelupaan itu yang nak cover. Ya, nak cover menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih, ya, dalam sujud sahwi itu. Tapi Imam Syafi'i ataupun mazhab kita Syafi'i memberi panduan yang agak lebih jelas, iaitu yang kaedah yang lebih jelas. Kalau begitu keadaannya, kamu ni bila Nabi kata yang yakin kembali pada yang yakin, 3 dengan 4. Yang yakin apa? Saya ni 3 ke 4 sekarang. Yang yakinnya 3 mesti dah yakin. Okey? Yang tak yakinnya mungkin 4. Maka sebab itu Imam Syafi'i menganjurkan agar kita mengambil yang pendek, yang sedikit dulu. Kalau 1 dengan 2, kira 1 lah. 2 tu supaya kita selamat. Tapi kaedah hadis, kalau kita tengok mazhab lain, siapa yang yakin dia 2, maka dikira yang itu. Allah tak membuat kita kecuali dalam batas mampu kita. Tapi begitulah kualiti solat kita sebenarnya. Jangan sibuk dengan benda lain, akhirnya kita terlupa. Okey. Jadi kalau 3 ke 4, ambil 3, senang. Kemudian tambah 1 rakaat. Dan sunat sujud sahwi, tak sujud pun tak apa, tapi sunat sujud mengakui bahawa kita lupa dalam solat. Ya, senang binaan itu, cantik kan? Jadi sempurnakan yang ketiga, tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Itu biasalah, 2 ke 3, 3 ke 4, kan begitu. Tapi kalau ada orang terconfuse, ni rakaat pertama ke rakaat keempat, yang tu tak dapat nak nolong. Ya, yang tu kronik sangat, yang tu. Ya, kena tengok balik lah penyakit apa sebenarnya dia. Ya, ada ke orang lupa rakaat saya rakaat pertama ke rakaat keempat? Tak ada kan? Yang tu pelik sangat, yang tu kena cek sendiri lah. Ya. Jadi ya, sampai di sini dulu bicara kita, moga ada ruang lagi untuk kita menyambung pengajian kita pada minggu hadapan, insya-Allah, sama ada ya saya di sini atau di sana di KWSP, kita akan tetap bersiaran ya di alam maya ini untuk meneruskan pengajian rutin mingguan kita agar kita dapat menamatkan pengajian kitab ini. Dan apa-apa soalan saja yang ya lintas di minda, boleh kita bincangkan di sini ya. Moga-moga kita dapat manfaat untuk mendapatkan penjelasannya. Wabihi wallahu a'lam. Terima kasih masih sudi bersama saya dalam membicarakan persoalan ibadah kita. Moga Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fa'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tughna illa an dhanbil maghfur wa 'aibin mastur wa tijaratin lan tabur bi rahmatika ya 'aziz ya ghafur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.